Terima kasih Datuk Pengurusi. Saya hanya ada satu perkara besar yang mungkin saya mau masukkan dalam perbahasan di peringkat jawatankuasa ini, Datuk Pengurusi, yang bersabitan dengan dasar perburuhan dan juga labour policy dan juga dasar sumber manusia, yang bersekali dengan itu juga mungkin saya masukkan juga perbahasan tentang atas kepala 00600 kemajuan guna tenaga manusia, dan yang saya juga mau sekalikan dengan satu lagi di bawah kepala P46 08100 sistem gaji yang dikaitkan dengan produktiviti dan prestasi. Datuk Pengurusi, saya memerhatikan satu dasar perburuhan dan dengan izin fair wages perlu digarap oleh Kementerian Sumber Manusia di luar kotak perbincangan tentang gaji minima. Saya kira polemik dan perbahasan gaji minima dari segi gaji lantainya, sebagainya sudah lumat diperbincangkan, tetapi ia tidak mengeluarkan kita daripada akhirnya membawa satu perbahasan yang menyinggung persoalan apa yang akhirnya akan dapat memperbaiki kedudukan warga, pekerja, dan yang mesti dilihat dalam konteks bagaimana pertumbuhan dan kemajuan negara itu pada akhirnya akan berlaku, apa yang dikatakan the trickling down effect. Saya mengambil contoh baru-baru ini, minggu yang lalu, apabila pengumuman tentang bonus dan gaji seorang CEO di sebuah satu syarikat, saya sebutkan Sime Darby, yang dikejutkan oleh pasaran analis kewangan ketika beliau dibayar gaji dan bonus untuk tahun berakhir kewangan Jun 2012 yang lalu sebanyak 5.2 juta. Tentunya ia meninggalkan satu kesan yang sukar mahu diterima begitu saja. Kecualilah kalau benar-benar di sana terdapat satu policy, kerana ia menyinggung persoalan GLCs juga. Kalau benar-benar GLCs itulah outperform industri di dalam sektor yang sama, mengapakah seorang CEO saja yang mendapat habuan yang lumayannya? Bilakah akan kita dapat saksikan bahawa ia akan berakhir dengan limpahan the trickling down effect itu, sehingga kan keseluruh warga kerja Sime Darby itu akan sama-sama mendapat habuan dan lumayan keuntungan bersih itu, yang sekaligus akan dapat merapatkan jurang pendapatan, particularly yang juga mungkin akan menyinggung persoalan jurang kekayaan, wealth disparity dan income disparity. Terdahulu daripada itu, kita dengar Dewan Rakyat ini bercakap tentang satu sahabat saya yang berhormat pokok sena mempertikaikan tentang seorang CEO, saya sebutkan tabung haji, yang mendapat habuan bayaran kurang lebih 200,000 bonus tahun lalu, dengan gaji, kenaikan gaji itu daripada 75 tahun sebelumnya kepada 85,000 tahun ini. Itu juga dipertikaikan. Jadi pada kita boleh banding-bandingkan dalam industri yang sama, kalau Sime Darby plantation dengan private sector, itu tentunya boleh kita buat. Tetapi yang saya mau bangkitkan untuk Menteri memberikan penjelasan adalah dalam atas kepala kajian sistem gaji yang dikaitkan dengan produktiviti dan prestasi. Kalaulah CEO Sime Darby tadi, kalau kita ambil apa sebenar-benarnya kriteria yang disifatkan performance based, yang beliau seorang CEO yang dikatakan boleh diberikan habuan yang begitu besar atas apa? Hanya sekadar ataupun hanya sekadar harga CPO? Boleh saya
mencelah di sini. Tertarik juga Sri Gading dengan pembahasan saya petang ni. Ya Mat, Pulau Selangor dalam lampu hijau sekarang. Ya, Dia lampu hijau. bagian lampu hijau. Hijau dan habis lah, tinggal 2 minit. Boleh saya Datuk? Bayar ni Mesti. kalau nak. Boleh Betul-betul. Kalau betul-betul berkaitan ya Sri Gading. Ya, berkaitan. Saya pun pelik lah. Ramai CEO GLC dalam negara ni, ramai. Tapi tabung haji dijadikan sasaran. Tabung haji punya CEO, peladangan, urusan haji, umrah, macam-macam lagi. Banyak syarikat di bawahnya. Jadi, kalau dia dapat imbuhan seperti ini, dia orang Melayu, dia orang Islam, soalnya kenapa? Seolah macam ada berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam. Oh, jadi tumpuan orang PAS dan kutuk. Cukuplah. Terima kasihlah kepada mereka yang berkhidmat dalam tabung haji. Alhamdulillah, antara orang Islam di dunia ni yang mendapat mengerjakan haji dan umrah dengan terbaik, inilah tenaga-tenaga yang telah pun menjalankan tugas dan tanggungjawab. Janganlah kutuklah. Asyik nak ngutuk je kan? Apa PAS asyik kerja nak ngutuk orang Islam je kan? Dalam doa orang Islam, doa yang tak baik, apa saja orang Islam yang maju, yang berjaya akan dikutuk. Apa ini kerja PAS ke? Dia juru cakap orang jadi celaka, doakan orang jadi kalah, doakan orang jadi. Itu memang kerjanya. Bagi anulah sikit, bersangka baiklah kita secara Islam. Cukup dah Sri? Ya. Terima kasih. Terima kasih Kekanda Sri Gading. Sebenarnya Yang berhormat Sri Gading ya, saya mau melanjutkan perbahasan saya dalam nafas dan semangat yang Sri Gading bawakan sebentar tadi. Kalau CEO-nya mendapat habuan begitu, persoalan besar bagi saya bertanya Menteri di Dewan Yang Mulia ini, apakah tidak layak keseluruhan kaki tangan tabung haji dan keseluruhan kaki tangan Saim Dabi diberikan ya imbuhan dan bonus dan gaji yang setara, equitable, bukan sama, adil. Ini yang sebenarnya kalau saya diizinkan pengusir membawa kepada apa yang dikatakan sebagai inequality of income dengan izin. Yang saya perhatikan, digunakan GNI per kapita oleh perbahasan di dalam apanya digarap oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri. GNI per kapita ya yang hari ini diberikan jumlahnya 20009 ya. Kalau menggunakan GNI per kapita ya dengan izin, data from the Household Income and Basic Amenities Survey Report 2009 dari Department of Statistics Malaysia melaporkan bahawa average income GNI per kapita adalah 23,700. Tetapi ya, average income per household member adalah di sekitar RM11,208, hampir 2 kali ganda GNI per kapita, yang sekaligus membawa perbincangan saya di sini bahawa sudah sampai masanya Kementerian Sumber Manusia jangan lagi bercakap tentang memberikan parameter GNI per kapita kerana tidak membayangkan dan melambangkan apa yang dibawa balik oleh warga kerja kita dalam pasaran kerja kita. Kerana apa yang menjadi pertikaian hari ini adalah a fair labor policy yang akan dapat mengagihkan kekayaan negara, bukan hanya kepada seorang dua CEO atau CFO, tetapi pada seluruhnya warga kerja. Saya tidak perlu mengangkat suara saya begini kalau tidak Sri Gading yang memprovokasi saya. Sebab persoalannya di sini adalah sebenar-benarnya persoalan pertinent question dengan izin, ya, persoalan sistem gaji yang dapat mengurangkan Saya dah ketawa jurang. ketawa ke? Terima kasih Sri Gading memberikan saya ruang untuk berbahas lagi. Memberikan jurang antara either income inequality ataupun kesenjangan perbezaan income, dan cara kita mengurus GLCs dan juga mungkin syarikat swasta yang mungkin kerajaan tidak punya, kita tidak punya apa-apa kuasa,
Namun di sini saya mengingatkan Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan juga Menteri Sumber Manusia. Kalau terus-terusan begini cara kita, ya, memberikan dan terus membawa, ya, apa yang dikatakan sebagai sistem upahan ataupun tidak wujudnya sistem upahan fair wages di negara kita ini, kita bolehlah bercakap dan berkokok dengan apa jua parameter GNI per kapita yang mau kita lonjakkan, ya, ke paras yang telah Habiskan. okey. Oleh kerana itu, saya minta dalam perbahasan, dalam penggulungan dan penjelasan semua menteri Sumber Manusia, supaya perkara ini digarap dengan teliti. We have got to stop talking about GNI per capita and revert to household per capita. Kerana di situlah baru kita nampak penderitaan warga kerja kita di pasaran kerja, sama ada sektor awam maupun sektor swasta, sama ada plantation, pembuatan maupun services. Perkara ini saya ingin diminta penjelasan. Terima kasih untuk musikan memberi peluang ini. Ya. Terima kasih Sri Gading. Ya, Mat, Tengah Batu. Terima kasih.